Cobaan suara 1, diskusi wadah bicara. Cobaan suara 2, diskusi mencari solusi. Cobaan suara 3, berkata ilmu yang ada. Cobaan suara 4, madah memperkasa ilmu. Forum Remaja, wadah bicara semua, kami kompilasikan bersama. Selamat sejahtera, salam Sarawakku sayang dan salam Forum Remaja. Bertemu lagi kita di Dewan Gelanggang Forum Remaja sempena sambutan Hari Sarawak tahun 2022 pada hari yang berprestij ini. Dalam meniti arus kemodenan, sudah terang lagi bersuluh, e-dagang telah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan semenjak pandemik COVID-19. Ledakan penggunaan teknologi semasa pandemik COVID-19 telah memberikan perubahan kepada rutin harian manusia pada hari ini. Wujud terma seperti bekerja dari rumah dan membeli belah dengan hanya menggunakan hujung jari. Antara sektor atau industri yang berkembang dengan pesat seperti cendawan tumbuh selepas hujan adalah e-dagang. Kadar pertumbuhan e-dagang adalah 15% pada tahun 2019, kini meningkat kepada 22% pada tahun 2022. Saya juga yakin bahawa sebahagian besar daripada hadirin hari ini juga merupakan pengguna setia e-dagang. Namun, adakah hadirin sekalian benar-benar mengenali apa itu e-dagang? Oleh itu, marilah kita menyelusuri wacana ilmu kita pada hari ini, iaitu e-dagang berbelanja dalam talian. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh ke dalam isi perbincangan kita, marilah kita berkenalan dengan panel-panel kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Gracia Sarajara anak Stephen selaku pengerusi kita pada hari ini. Panel pertama, kecil molek orangnya namun bicara jam manis, bak menanam tebu di tepi bibir. Saya perkenalkan Justrin anak Angelia. Panel kedua, bijak seperti sang kancil, manis bak teja. Saya perkenalkan Clara Anan binti Wilfred. Panel ketiga, tegas orangnya, sopan tuturnya. Saya perkenalkan Kurisha Arabella anak Andin. Tidak kenal maka tidak cinta. Maka dengan itu saya jemput saudari Jusrin anak Angelia untuk menyatakan definisi e-dagang. Terima kasih pengerusi forum yang manis dan aktif dalam menjayakan forum kita pada hari yang mulia ini. Dalam meniti arus perdana globalisasi hari ini, pelbagai urusan sama ada dalam perkhidmatan awam, swasta maupun perbankan perniagaan, khususnya setelah wujudnya internet telah berlaku satu loncatan paradigma yang mana segala urusan serta jual beli barangan hanya melalui sistem perniagaan atas talian yang lebih dikenali sebagai sistem e-dagang. E-dagang dikenali sebagai perdagangan elektronik atau perdagangan internet. E-dagang juga merupakan satu bentuk pembayaran yang mana komunikasi serta urusan yang memberi impak besar kepada sudut ekonomi. Seterusnya, e-dagang juga boleh didefinisikan sebagai satu gabungan antara
teknologi dan aplikasi bagi menghubungkan sistem perniagaan terus kepada pekerja, pembekal dan pelanggan melalui internet serta laman sesawang. Segala urusan yang dijalankan atas talian ini membuka peluang kepada peniaga dan pembeli dalam menjalankan perniagaan serta mendapatkan barangan yang mereka perlukan dengan secara lebih efektif dengan kadar yang segera. Akhir sekali, e-dagang juga boleh dilihat sebagai salah satu alternatif jalan penyelesaian kepada beberapa masalah yang dihadapi oleh firma. Masalah firma suatu ketika dahulu adalah mempromosikan serta memasarkan barangan dalam perkhidmatan. Namun kini, sistem e-dagang yang sentiasa diperbaharui dengan teknologi yang canggih dan moden menjadikan sistem e-dagang sebagai pilihan utama bagi semua rakyat Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih Saudari Jusrin atas hujah tentang definisi e-dagang sebentar tadi. Jelaslah e-dagang merupakan hasil daripada kemajuan teknologi di negara kita yang semakin pesat. Namun, definisi e-dagang sahaja tidak cukup untuk kita mengetahui apa itu e-dagang secara mendalam. Oleh itu, panel kedua, apakah kebaikan e-dagang? Terima kasih pengerusi yang lancar pembicaraannya. E-dagang mempunyai banyak kebaikannya, sama ada kepada peniaga maupun pembeli. Terdapat beberapa kebaikan e-dagang kepada peniaga, iaitu e-dagang merupakan pekerjaan yang mempunyai waktu bekerja yang fleksibel. Saya berpendapat sedemikian kerana pekerjaan e-dagang ini hanya dilakukan secara atas talian. Apabila bekerja atas talian, peniaga e-dagang tidak perlu menepati masa. Contohnya, peniaga e-dagang tidak perlu bekerja selama 8 jam sehari dan 5 hari seminggu seperti pekerjaan lain. Oleh kerana perniagaan merupakan pekerjaan berniaga atas talian, peniaga e-dagang tidak perlu keluar dari rumah dan hal ini dapat menjimatkan masa mereka. Perniagaan e-dagang ini merupakan Saya berkata sedemikian kerana kesesakan jalan raya menyebabkan pekerjaan ini susah untuk dijalankan. Sebagai contoh, apabila peniaga e-dagang ini lambat untuk pergi bekerja, maka mereka akan lebih lambat untuk tiba di destinasi pekerjaan mereka disebabkan oleh kesesakan jalan raya. Walau bagaimanapun, peniaga e-dagang tidak perlu berdepan dengan masalah kesesakan jalan dan mereka boleh terus bekerja hanya dengan menekankan butang on yang ada pada media elektronik mereka. Hal ini menyebabkan pekerjaan e-dagang ini sesuai sebagai pendapatan sampingan, terutamanya untuk individu yang sibuk bekerja sambil menjaga keluarga, namun pekerjaan utama mereka tidak menawarkan gaji yang mencukupi untuk menyara keluarga. Sekian sahaja, Cik Pengerusi. Saya bersetuju dengan pendapat panel kedua. Benar, dengan bantuan e-dagang, mereka yang mempunyai jadual yang padat juga mampu menjana pendapatan sampingan. Namun tidak mungkin itu sahaja kebaikan e-dagang. Panel ketiga, bolehkah kamu mencerita dengan lanjut kebaikan e-dagang yang lain? Terima kasih Cik Pengerusi yang manis dan sopan bicaranya. Kini saya juga ingin berkongsi tentang kelebihan e-dagang, iaitu antaranya semua produk boleh diakses melalui internet. Pengguna
boleh mencari atau membeli barangan dari laman web, kedai dalam talian atau aplikasi e-dagang tertentu. Apa yang diperlukan hanyalah jaringan internet yang kuat dan bank dalam talian untuk proses pembayaran atau transaksi wang. Pengguna e-dagang boleh mencari atau membeli barangan di laman web atau kedai dalam talian yang beroperasi selama 24 jam pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Dengan kata lain, pengguna e-dagang tidak perlu keluar dari rumah atau mencari barangan di kompleks membeli belah yang sesak dan padat dengan orang ramai. Berurusan dengan perkara ini juga, boleh kita lihat secara lebih mendalam bahawa e-dagang secara tidak langsung menjimatkan masa pengguna untuk mencari barangan yang diingini. Pembelian barangan dalam talian memudahkan pengguna dari segi pengurusan masa. Persis kata peribahasa Melayu, masa itu emas. Pengguna tidak perlu mencari barangan atau membeli barangan di kompleks membeli belah yang sesak dan padat dengan orang ramai. Malah mereka hanya perlu mencari barangan di dalam internet dalam masa yang singkat. Pengguna juga tidak perlu mencari barangan di antara lorong atau naik ke tingkat 3. Dengan adanya kedai dalam talian, mereka hanya perlu mencari produk dengan mudah dan barangan yang diingini, dan barangan hanya boleh dapat dihantar ke pintu rumah dalam beberapa hari sahaja. Sekian daripada saya, Encik Pengerusi. Terima kasih. Demikian tadi hujah daripada panel ketiga. Benar, dengan e-dagang mereka tidak payah bersusah payah pergi ke kedai ataupun pusat beli belah. Apa yang mereka perlu lakukan hanyalah menaip produk yang diingini di ruangan carian dan selepas beberapa saat, barangan tersebut sudah sedia untuk dibeli. Kita masih lagi membincangkan tentang kebaikan e-dagang. Panel pertama, bolehkah kamu menyuarakan pendapat kamu? E-dagang sudah tentunya memberi banyak manfaat kepada semua pihak pengguna. Peribahasa Melayu mengatakan, kalau pandai meniti buih, selamat badan sampai ke seberang. Begitu jua dengan rakyat Malaysia yang bijak, seiring meningkatnya pemodenan negara ini. Isu seperti susah mencari barangan serta mendapatkan barangan yang diperlukan sering menjadi isu hangat dan masalah kepada semua rakyat Malaysia. Namun, dengan kehadiran e-dagang kini, masalah tersebut dapat diselesaikan. Hal ini kerana e-dagang merupakan medium perantaraan antar yang mengikut teknologi semasa. Contohnya, penggunaan e-dagang akan semakin canggih di samping bertambahnya waktu seiring dengan pemodenan teknologi di negara kita. Kini, kebanyakan pengguna memerlukan barangan yang susah dicari dan didapatkan. Melalui e-dagang ini, kini semua rakyat Malaysia dapat melakukan pembayaran secara langsung dan terus untuk mendapatkan barangan yang diperlukan. Dan sistem e-dagang ini juga sudah tentunya memudahkan kehidupan seharian semua pihak pengguna, khususnya kepada golongan yang sibuk bekerja dan sibuk belajar seperti golongan remaja, ibu bapa dan guru-guru. Sekian, itu sahaja daripada saya. Menarik sungguh hujah daripada panel pertama sebentar tadi. Benar, dengan e-dagang malahan barang yang jauh seperti dari China, Thailand dan Korea juga mampu dibeli dengan hanya menggunakan satu jari
dalam masa yang singkat. Peribahasa Melayu mengatakan, tiada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan i-dagang yang juga mempunyai keburukan meskipun mempunyai banyak kebaikan. Oleh itu panel kedua, apakah keburukan i-dagang? Terima kasih kepada pengerusi forum kita pada pagi yang bermakna ini. Pada era globalisasi ini, penggunaan media elektronik dalam kalangan masyarakat kian meningkat. Lebih-lebih lagi, untuk semasa pandemik COVID-19 melanda di mana rakyat jelata disuruh kerajaan untuk tinggal di dalam rumah dan tidak digalakkan untuk keluar dari rumah. Hal ini menyebabkan kelancaran perniagaan i-dagang ini susah untuk terus dijalankan. Antara cabaran yang perlu ditempuhi oleh peniaga i-dagang ialah pesaing berada di mana-mana sahaja apabila bekerja atas talian. Perniagaan i-dagang merupakan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada masa kini. Peniaga i-dagang datang dari hampir selusuk dunia untuk memperoleh pendapatan mereka. Syarikat yang maju dan besar akan cuba untuk mendapat kelebihan daripada peniaga yang mempunyai perusahaan kecil dan sederhana, iaitu dengan mencuri idea peniaga perusahaan kecil tanpa memberi kredit kepada mereka. Pemangsa atau peniaga daripada syarikat yang maju ini akan menjual produk yang sama seperti peniaga perusahaan kecil. Oleh kerana mereka merupakan perniagaan yang mempunyai syarikat yang besar dan maju, mereka akan menjual produk yang sama dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh pedagang perniagaan perusahaan kecil dan sederhana. Oleh itu, mangsa perlu memberanikan diri untuk melaporkan masalah ini ke pihak dominan supaya masalah ini tidak berterusan. Sekian daripada saya. Terima kasih saudari panel kedua atas hujah sebentar tadi. Tidak dapat disangkal bahawa terdapat pihak yang lebih berkuasa cuba untuk mengambil kesempatan terhadap pihak yang lebih lemah. Contohnya, pihak yang mempunyai syarikat besar akan cuba untuk mencuri produk daripada peniaga kecil. Oleh itu, kita mestilah mencari solusi agar masalah ini dapat dibendung dan tidak menular hingga ke tahap yang lebih merisaukan. Maafkan saya, Cik Pengerusi. Bolehkah saya mengemukakan sedikit pandangan terhadap isu yang dikupas oleh panel kedua? Silakan, saudari. Menurut pandangan saya, antara keburukan i-dagang iaitu wujudnya masalah penyelewengan. Seperti yang kita sedia maklum, jenayah cyber sering berlaku dalam kalangan masyarakat. Jenayah cyber suka dikesan kerana mereka mahir manipulasi suatu laman web i-dagang. Pengguna akan mengalami kerugian berdasarkan jumlah wang yang telah ditransaksi ke atas akaun palsu. Dan laman web perdagangan palsu menyebabkan pengguna tidak mendapat barangan yang dipesan walaupun telah membuat pembayaran melalui elektronik. Itu saja yang saya ingin kongsikan, Cik Pengerusi. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat. Diharapkan perbincangan kita pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebagai penutup tirai wacana ilmu kita, sudah terang lagi bersuluh bahawa i-dagang ibarat cencaru makan petang kerana walaupun lambat membuahkan hasil yang akan diperoleh amatlah lumayan sekiranya dilakukan dengan betul. Oleh itu, kita mestilah berusaha merangsang sektor i-dagang agar taraf ekonomi negara kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara kelas pertama yang lain seiring dengan revolusi industri 4.0 yang sedang berkembang pesat pada masa kini. Semua pihak dan ahli masyarakat perlulah memanifestasikan fikiran
dalam usaha mencurak ekonomi dan perniagaan pada alah baharu. Peribahasa Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap sepatah, jangan simpan di dalam hati. Seandainya ada tersilap bahasa, terkasar kata, saya mohon maaf. Lantaran keterbatasan waktu, saya akhiri forum pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, soalan untuk ahli panel. Bagaimana seseorang dapat memastikan pembelian atas talian telus dan jujur? Saya ulang. Bagaimana seseorang dapat memastikan pembelian atas talian telus dan jujur? Terima kasih Ketua Hakim atas soalan sebentar tadi. Panel kedua, adakah anda bersedia untuk menyuarakan pendapat anda? Ya, saya sudah bersedia untuk menyuarakan pendapat saya. Pada pendapat saya, masalah tersebut dapat dibendung melalui memastikan kedai yang dengan menggunakan aplikasi pencegahan scammer. Dengan ini, masalah tersebut dapat dibendung. Terima kasih panel pertama dengan pendapatnya bahawa kita haruslah menggunakan aplikasi pencegah scammer. Panel kedua, adakah anda sudah bersedia? Sudah, pengerusi. Pada pendapat saya, langkah untuk supaya perniagaan e-dagang ini dapat dijalankan secara telus ialah pihak berkuasa perlu menjalankan pemeriksaan supaya mereka tidak melakukan scam terhadap pembeli. Sekian saja daripada saya. Terima kasih panel kedua dengan hujahnya berkata bahawa pihak tertentu haruslah menjalankan pemeriksaan. Panel ketiga, bagaimana pula dengan pendapat anda? Terima kasih Cik Pengerusi. Pada pendapat saya untuk sebagai langkah penyelesaian kepada masalah ini adalah kita sebagai pengguna semestinya mengetahui kesahihan sesuatu laman web atau aplikasi dagang ini melalui maklumat yang dikeluarkan oleh kerajaan terhadap kesahihan sesuatu laman web tersebut supaya kita tidak tertipu. Sekian, terima kasih. Maka itulah pendapat daripada ketiga-tiga panel kita, iaitu kita mestilah menggunakan aplikasi pencegahan scammer, menjalankan pemeriksaan dan memeriksa kesahihan sesuatu laman web ataupun aplikasi. Maka dengan itu tamatlah sudah perbincangan daripada kami. Sekian, terima kasih.